Okey, kembali kepada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala wa bihi qala wa an Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min talbiyatihi fi hajjin aw umratin sa'ala Allah ridwanahu wal jannah wasta'adha bi rahmatihi minan nar. Rawahu Syafi'i bi isnadin dhaif. Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari talbiyahnya, baik dalam ibadah haji atau umrah, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala redha dan syurganya, serta memohon perlindungan dengan rahmat-Nya dari neraka. Hadis riwayat Imam Syafi'i dengan sanad yang dhaif. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, berkaitan dengan hadis ni, bagaimana Khuzaimah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa setelah bertalbiyah. Apa doa yang sering kali diamalkan oleh baginda? Tak lain dan tak bukan minta syurga, minta keredaan Allah Taala, minta jauhkan daripada neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam Syafi'i. Bila sebut oleh mana-mana kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, iaitu di dalam kitab beliau Musnad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia ada kitab hadis dia, kitab Musnad. Dan keempat-empat tokoh hadis, tokoh fiqh ada kitab hadis. Musnad Abu Hanifah, Musnad Imam Syafi'i, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik. Ni empat. Dan kita, sebagaimana yang saya sering kali ulang, tokoh mujtahid, ulama-ulama mujtahid semestinya dia muhaddis, semestinya ahli hadis. Tetapi tidak semestinya ahli hadis tokoh mujtahid. Kalau orang kata Imam Syafi'i kok dia tak erti hadis, tu orang jahil lah tu. Orang kata Imam Abu Hanifah, Abu Hanifah ni bukannya pakar hadis, jahil lah dia. Kerana tugas ahli fiqh ni, dia selain daripada dia mengeluarkan hukum terhadap hadis, mereka juga mengetahui kedudukan hadis-hadis tersebut untuk dijadikan hukum. Status hadis tu macam mana untuk dijadikan hukum? Kalau status pun daripada awal lagi mereka tak tahu, tak kenal, bagaimana mereka boleh mengeluarkan hukum-hukum terhadap satu-satu masalah. Sebab itulah tokoh mujtahid mesti muhaddis, tetapi tidak sebaliknya. Tokoh hadis tidak semestinya mujtahid. Hadis ini riwayat Imam Syafi'i dengan sanad yang dhaif. Kenapa sanad yang dhaif? Kerana ada di dalam perawi dia seorang yang bernama Saleh bin Muhammad bin Zaidah, seorang yang dhaif. Bila sebut dhaif ini, iaitu yang lemah, sama ada dia lemah dari sudut ingatannya ataupun dia ada cedera dari sudut sikap dia. Dari sudut dia boleh percaya ataupun tidak, ada masalah di situ, dia digelar sebagai orang yang dhaif. Walau bagaimanapun hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang dhaif, dan hadis ini dalam bab fadailul amal, dan bab kelebihan saja. Kelebihan cerita bab doa, bukannya melibatkan rukun haji, hanya doa sahaja. Ulama-ulama, khususnya jumhur ulama, mengamalkan hadis dalam masalah fadailul amal, walaupun hadis tersebut hadis yang dhaif. Seterusnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahartuha huna wa mina kulluha manhar fanharu fi rihalikum wa waqaftuha huna wa arafatu kulluha mawqif wa waqaftuha huna wa jam'un kulluha mawqif. Rawahu Muslim. Jabir radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku sembelih haiwan korbanku di sini, dan memang Mina seluruhnya adalah tempat penyembelihan haiwan korban. Maka potonglah haiwan korbanmu di khemahmu masing-masing.
Aku wukuf di sini, dan memang Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf. Dan aku juga wukuf di sini pula, dan memang Al-Jam'u seluruhnya adalah tempat wukuf. Al-Jam'u di sini Muzdalifah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, hadis ni hadis sahih riwayat Muslim yang kita tak perlu perbahaskan di sudut sanad dan kedudukan hadis. Apa maksud hadis ni? Maksud hadis ni sangat mudah. Ada 3 perkara yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama wukuf, yang pertama menyembelih korban. Menyembelih korban di Mina. Tak kiralah kawasan mana Mina, Nabi sebut wa Mina kulluha manhar. Semua tempat Mina boleh. Tak. Kalau kita dekat dengan kemah kita tu, boleh kita sembelih lah. Tapi zaman sekarang ni kemah tak ada tempat nak nyembelih. Celah kemah di Mina tu, dia ada khusus tempat penyembelihan, jauh daripada tempat perkemahan. Itu tak timbul masalah di mana saja. Kalau zaman dulu masing-masing pacak kemah sendiri, mana ada ruang nak sembelih lah, asalkan di Mina. Begitulah juga Arafah. Kenapa? Kerana Nabi menyatakan demikian kerana takut ada orang keliru. Keliru macam mana? Sebab Nabi wukuf di tempat tu, takut orang kata mesti sampai tempat tu. Kalau ruang yang Nabi duduk tu, situ je yang boleh wukuf. Bimbang ada orang faham macam tu. Tapi Nabi awal-awal lagi Nabi kata wa arafatu kulluha mauqif. Arafah seluruhnya. Bila sebut di mana ruang Arafah, bila sebut Arafah tu ruang Arafah ataupun hudud sempadan Arafah dengan tempat lain, orang Arab zaman tu apa sempadan dia, sampai mana sempadan Arafah, yang itulah yang dikira Arafah, yang wajib kita berada, tak kira celah mana sekalipun, ujung ke jauh daripada tempat Nabi duduk pun tidak jadi masalah. Begitulah juga kedudukannya di Muzdalifah. Asal berada di Muzdalifah sudah dikira membadai dan kita telah melakukan wajib haji dengan bermabit di Muzdalifah. Itu tak timbul masalah. Zaman sekarang ni ada signboard dah. Ada signboard di mana had Arafah. Had Arafah di mana, iaitu ada signboard dah, mudah untuk kita. Kalau kerajaan Saudi tipu signboard, tu dia dosa dia lah. Kita tak timbul masalah dah. Tapi benda tu mungkin tak berlaku kot. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma jaa ila Makkah dakhalaha min a'laha wa kharaja min asfaliha. Muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Mekah. Baginda memasukinya dari arah atas, dan saat meninggalkannya baginda keluar dari arah bawah. Nabi daripada Madinah pergi ke Mekah, dan sampai di Mekah Nabi sampai melalui jalan atas. Para ulama menyatakan jalan atas jalan mana? Jalan yang melalui Ma'la, perkuburan Ma'la. Lalu ikut Ma'la sampai ke Mekah. Orang yang pergi Mekah tahulah. Lalu ke Ma'la, Masjid Kucing. Sekarang ni tak ada dah Masjid Kucing. Habis dah. Habis dah dibuat pembinaan baru situ. Jadi laluan atas tu, Nabi masuk ke Mekah melalui jalan tersebut. Waktu Nabi balik selesai pada ibadah haji, balik lalu jalan bawah. Kerana Mekah ni merupakan lembah, wadin ghairi dhi zar. Lalu kok jalan atas, balik kok jalan bawah. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh baginda. Tapi zaman sekarang ni para ulama menyatakan tengok kemudahan lah. Kalau kita dia ikut cara Nabi tu, bas lalu kok lain, hantar kat hotel kita, kita nak paksa bas lalu kok Ma'la tu, tiba-tiba jalan tu jalan sehala, tak lepas kita. Itu kita tidak boleh nak memaksa berdasarkan kepada kelapangan dan kemudahan kita.
Maknanya tak semestinya kita ikut apa yang Nabi buat, kerana itu bukannya di sini, dalam isu ni bukannya merupakan rukun. Tetapi kalau kita mampu nak buat, itu adalah yang terbaik. Mampu nak ikut jalan yang Nabi ikut, dan mampu kita nak balik mengikut jalan yang Nabi balik, itulah yang terbaik. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yaqdumu Makkah illa bata bi Dhitwa. Kana la yaqdumu Makkah illa bata bi Dhitwa hatta yusbiha wa yaghtasil. Wa yadhkuru dhalika 'anin nabiy dhalika 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahawa tidak sekali-kali dia memasuki kota Mekah, melainkan menginap terlebih dahulu di kampung Dhutwa sampai pagi hari dan mandi. Dia melakukan demikian kerana mengikut jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Sebagaimana kita tahu, Ibnu Umar ni sahabat yang sangat-sangat hebat dari sudut ittiba'ur rasul. Sangat-sangat hebat dari sudut nak menjejaki tindak tanduk yang dilakukan oleh Rasulullah. Walaupun isu jalan ni tak isu besar. Nabi lalu kok mana, bermalam di mana. Kalau disebut di sini bermalam di Dhitwa, satu perkampungan dinamakan Dhitwa, itu bukannya isu besar. Orang boleh lalu kok jalan lain pun tak timbul masalah. Tetapi Ibnu Umar, dia nak ikut sampai tahap tu. Jalan mana yang Nabi ikut, di situlah dia ikut. Di mana Nabi bermalam, di situlah dia bermalam. Dan di dalam hadis ini dia sebut bukan setakat dia bermalam, dia mandi untuk masuk ke kota Mekah. Di sini para ulama menyatakan selain daripada mandi ihram, dulu kita dah bincang dah, mandi waktu ihram. Sebelum ihram kita disunatkan mandi. Sebelum kita niat ihram untuk menunaikan haji ataupun umrah, disunatkan kita mandi. Dan di sini sekali lagi, sebelum masuk ke Mekah, disunat lagi kita mandi. Ini juga para ulama menyatakan jika kita berpeluang mandi, ada peluang untuk mandi, sunat kita mandi. Kerana ini merupakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak mampu, memadai mandi kita sebelum daripada kita niat ihram. Sebelum niat ihram tu boleh katakan mudah je kita nak mandi tak. Tak semestinya kita niat ihram tu di tempat kita niat tu kita mandi. Sebelum pada tu di hotel kita mandi sebelum gerak. Di hotel kita mandi. Kalau daripada kita nak niat nak ambil miqat di Bir Ali ataupun nama asal dia Zulhulaifah, kita nak ambil miqat di situ, dia lebih kurang 10 km, jalan lebih kurang 10 minit je naik bas, kita ambil miqat situ. Takkanlah kita nak mandi situ nyusah ke driver bas tak? Kita mandi awal-awal di hotel, tiba situ kita pun hanya berniat saja. Begitulah juga dalam isu umrah yang sunat, kita disunatkan mandi sebelum daripada kita berniat. Sini satu lagi tempat yang disunatkan kita mandi, iaitu sebelum masuk Mekah. Sebelum masuk Mekah disunatkan kita mandi. Jika ada ke lapangan. Kalau tak ada ke lapangan, jangan kita nak paksa dia babas. Contoh orang yang pergi ziarah Madinah dulu, baru nak masuk ke Mekah. Ziarah Madinah baru nak masuk Mekah, tiba-tiba sebelum masuk pintu pagar Mekah, kita suruh dia cari tempat nak mandi. Memang confirm dia tak akan layan kita. Mu seorang kalau aku nak suruh mandi belaka, berapa lama pula aku nak nunggu. Okey, itu satu hukum. Hukum ni sunat je. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yuqabbilu al-hajar al-aswad
wa yasjudu alaihi, rawahul Hakim marfu'an wal Baihaqi mauqufa. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah menceritakan bahawa dia sering mencium Hajar Aswad dan meletakkan kening padanya, iaitu sujud, meletakkan muka dia padanya. Hadis riwayat Hakim secara marfu', sedangkan Baihaqi meriwayatnya secara mauquf. Apa beza di antara dua riwayat ni? Riwayat Hakim secara marfu', bererti Hakim menyatakan daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi. Ini perbuatan Nabi, mengucup Hajar Aswad dan sujud di atas Hajar Aswad ini. Tetapi mengikut riwayat Al-Baihaqi menyatakan bahawa itu perbuatan Ibnu Abbas. Mauquf maknanya kenyataan daripada sahabat. Adapun marfu' merupakan kenyataan daripada ataupun perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sama ada Rasulullah buat sendiri ataupun Ibnu Abbas. Ada sedikit khilaf di kalangan dua riwayat tersebut, tapi tak timbul masalah masalah ni. Kerana apa? Kerana ada hadis yang lain yang memang secara jelas menyatakan Nabi sendiri yang mengucup Hajar Aswad sebagaimana yang dilihat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Okey, kita tinggal beberapa hadis. Kita ambil hadis kaitan dengan Hajar Aswad dulu. Wa an Umar, jumpa wa an Umar radhiyallahu anhu annahu qabbala al-hajar al-aswad faqal inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa' walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk, muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu bahawa setelah mencium Hajar Aswad dia mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui bahawa kamu adalah batu, tidak dapat menimpakan bahaya dan tidak pula boleh mendatangkan manfaat. Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, nescaya aku tidak akan menciummu. Ini suatu peringatan dan panduan bagi kita. Dalam ibadat ada perkara, bukan adalah, banyak perkara kita hanya ittiba, ikut je. Kita hanya ikut. Bila Nabi buat, Nabi suruh, kita buat. Apa sebab apa tu gitu gini, tu kita tak perlu persoal. Ataupun kita tak tahu pun kena buat. Kena buat, sunat buat. Dan jangan kita beriktikad benda-benda yang bukan. Sebab itulah diperingatkan oleh Sayyidina Umar, kata, mu ni aku tahu, mu ni batu. Tapi oleh kerana Rasulullah buat, Rasulullah cium kamu, Rasulullah kucuk kamu, maka aku kucuk. Kucuk semata-mata ikut sunnah Nabi saja. Bukan dengan ada ada iktikad bahawa batu tu memberi manfaat, batu tu memberi mudarat. Siapa yang pernah cium Hajar Aswad balik esok menega maju. Bukannya ada khurafat dah. Kadang-kadang khurafat di Kaabah ni, tuan-tuan, banyak orang buat khurafat di Kaabah. Saya dengar cerita orang dulu buat kepala duit. Orang-orang menega dia bawa duit. Duit tu dia letak kat celah Kaabah, letak beberapa minit, konon-konon dia berdoa lebih-lebih kurang, kemudian balik duit tu dia simpan, letak kat kedai dia. Dengan satu kepercayaan bahawa duit yang pernah duduk dekat pernah menyentuh kelambu Kaabah tu memberi berkat dan menjamin maju berniaga. Ni khurafat. Khurafat, kepercayaan benda-benda karuk gitu. Sebab itulah khurafat ni Sayyidina Umar awal lagi cantat. Jangan kamu percaya. Bahkan Hajar Aswad pun jangan kita kata dia memberi manfaat ataupun mudarat. Hanyalah kita buat semata-mata kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu peringatan yang
sangat-sangat penting bagi kita. Sebab itulah peringatan ni, kalau kita tengok sebahagian orang-orang jahil, terutamanya golongan Syiah, memang dia bukan setakat Hajarul Aswad, benda yang tak netuarah pun dia cium juga. Itu kubur habis, bukan setakat tawaf, cium. Cium dinding-dinding kubur tu. Cium kadang-kadang bukan setakat cium, dengan ada kepercayaan yang karut, khurafat terhadap perbuatan mereka. Ini suatu benda yang tidak sepatutnya berlaku. Reverse balik hadis yang kita tinggal tadi. Wa anhu radhiyallahu an qala amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yarmulu thalathata ashwatin wa yamshu arba'a ma baina ruknain, muttafaqun alaih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada mereka dalam tawafnya untuk berlari kecil sebanyak 3 kali pusingan dan jalan biasa sebanyak 4 kali pusingan di antara kedua rukunnya. Dan hadis seterusnya kita baca sekaligus sebab makna dia sama. Hadis seterusnya, kalau cetakan saya ni, dia terjemahan betul, hadis dia masuk hadis lain. Hadis dia bunyi wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza tafa. Situ kana la yaqdumu. Hadis kana la yaqdumu kita dah jumpa dah belakang. Pada nombor 766 ada dah la yaqdumu. Jadi kalau yang bawa cetakan ni tu dia tersilap, nak salin boleh pinjam cetakan lain, salin semula. Annahu kana idza tafa bil baiti at-tawaf al-awwal khabba thalathan wa masya arba'a. Wa fi riwayatin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tafa fil haji aw al-umrah awwala ma yaqdum fa innahu yas'a thalathata atwafin bil baiti wa yamshi arba'a, muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah menceritakan bahawa dirinya apabila tawaf di Baitillah berlari kecil pada 3 pusingan pertamanya dan jalan biasa pada 4 pusingan selanjutnya. Menurut riwayat lain disebutkan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat melakukan tawafnya di sekeliling Kaabah bila baru tiba, baik dalam haji maupun umrahnya, jalan cepat 3 kali pusingan dan jalan biasa 4 kali pusingan. Ini suatu masalah, satu perkara yang disunatkan ketika kita tawaf. Dan tawaf ini tawaf yang selepas daripada tawaf tersebut adanya sa'i. Kalau tawaf yang tak ada sa'i tidak disunatkan begini. Tawaf umrah sebagai contohnya, tawaf haji, kalau kita buat haji tamattu', kita lepas pada tu sa'i. Yang ni sunat kita pisahkan tawaf kita 3 dengan 4. 3 macam mana? 3 kita berlari laju sikit, bukan speed dah. Mana Ustaz Umar lah, Ustaz Umar suka berlari laju. Maknanya berlari perlahan, berlari-lari anak dalam 3 pusingan yang awal. Lepas tu 4 pusingan yang akhir jalan macam biasa. Tu sunnah ketika tawaf. Tapi kalau tawaf sunat tak begitu. Kita masuk ke masjid, niat tawaf, nak tawaf sunat saja 7 pusingan. Yang tu tak sunat berlari. Berlari 3 kali, 3 pusingan awal, 4 pusingan terakhir kita berjalan biasa. Hak tu tidak disunatkan. Yang tawaf yang disunatkan kita bezakan 3 dengan 4 ni, iaitu tawaf yang selepas daripada dia ada sa'i. Tuan-tuan, kenapa begitu? Kerana ada kisah ataupun cerita dia.
cerita dia pada peringkat awal dulu, golongan musyrikin menganggap Madinah ni tempat wabak penyakit. Jadi orang hak duduk Madinah ni orang hak jenis tak rak belaka. Orang hak yang jenis apa? Berpenyakit. Mana rak nak buat kerja-kerja haji, kerja-kerja yang hebat ni, mestilah dia berjalan lembek je. Jadi di situ Nabi dan sahabat ni menunjukkan satu kekuatan. Cuba kita bayangkan perjalanan begitu jauh, 400 km lebih kurang daripada Mekah ke Madinah. Jalan kaki ataupun naik unta, naik kuda. Sampai situ pula dengan begitu gagah. Seolah-olah nak menunjukkan kehebatan di hadapan orang musyrikin. Orang musyrikin yang menuduh bahawa Madinah ni tempat wabak, sehingga orang yang berada di Madinah ni yang jenis berpenyakit belaka, jadi terjawab dengan apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmahnya. Kenapa kita kata hikmah, kita tak kata illah? Kalau kita kata illah, benda tu tidak kekal sampai zaman kita. Hikmah dia nak tunjuk kepada orang kafir zaman dulu. Zaman sekarang kita bukan nak tunjuk kepada orang kafir dah. Mana ada orang kafir keliling Kaabah. Walaupun kita tidak tunjuk, tetapi dia menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ulama menyatakan itu hanyalah hikmah, bukannya illah, bukannya sebab kenapa mereka berlari pada 3 pusingan yang awal, berlari-lari anak, dan mereka berjalan pada 4 pusingan yang terakhir. Dan ustaz, apa beza illah dengan hikmah? Yang tu kena ngaji usul fiqh lah pula. Illah macam mana, hikmah macam mana, tu kita kena ngaji usul fiqh pula. Belum lagi bincang bab maslahah dah. Okey. Wa anhu radhiyallahu anhu qala lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal baiti ghayra ruknainil yamaniyain. Rawahu Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bahagian dari Baitullah selain 2 rukun Yamani. Hadis riwayat Muslim. Wa an Abi Tufail radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yastalimu ar-rukna bi mihjanin ma'ah wa yuqabbilu al-mihjan. Rawahu Muslim. Abu Tufail radhiyallahu anhu yang telah mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Baitillah dan menyentuh rukun Hajar Aswad dengan tongkatnya lalu mencium tongkatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kedua-dua hadis ni hadis yang sahih. Riwayat Imam Muslim, Kaabah dia ada 4 penjuru. 4 penjuru. Setiap penjuru dinamakan rukun. Sebut rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, bukan rukun haji tu. Jangan kita bayangkan rukun tu macam rukun haji, rukun semayang, rukun puasa. Tak. Rukun tu maknanya sudut. Dia 4 penjuru, 4 rukun, 4 sudut, 4 sudut, dan rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Sebelum Hajar Aswad, rukun Yamani dulu. 2 ni, Yamani, Hajar Aswad. Dia pusing lawan jam. Tapi zaman sekarang ni payah nak kata lawan jam, sebab jam pun ada pusing kat tawah dah. Dia pusing lawan jam, lawan kebanyakan jam. Kita start di Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Sebelum Hajar Aswad dinamakan rukun Yamani. 2 rukun ni, rukun Syami, rukun tu yang tidak disunatkan. Dan disebut dalam hadis yang Ibnu Umar tadi menyatakan Nabi istilam 2 rukun ni saja, bukan ke-4-4. Ni 4 mazhab menyatakan yang disunat kita istilam. Istilam macam mana? Kita menghadap kepada tempat, kepada sudut tersebut, kita angkat tangan, istilam. Istilam kepada 2 rukun, Hajar Aswad dan rukun Yamani. Hajar Aswad
Yamani sebelum Hajar Aswad. Yamani dulu, kemudian baru Hajar Aswad. Kedua-dua tu. Kemudian jumpa dua sudut lagi, jalan terus. Tak ada istilah, tak ada apa. Tu satu perkara yang disunatkan ketika kita tawaf. Ketika kita tawaf, pusing-pusing tiba sini, istilah. Tiba kat Hajar Aswad, kita istilah. Dan dalam istilah, sama ada kita Hajar Aswad tersebut disebut istilam dengan mengusap bahagian daripada Baitullah, iaitu yastalim. Kalau daripada jauh kita boleh isyarat dengan tangan ataupun dengan tongkat. Ada kalau bawa tongkat, isyarat dengan tongkat. Ambil tongkat sentuh ke Hajar Aswad. Ataupun kalau tak mampu, sekarang ni payah dah, memang tak mampunya, kita nak istilam tangan je. Istilam tangan sebagai isyarat sebagaimana yang Nabi buat. Memang payahlah kalau kita nak sentuh betul Hajar Aswad tu. Zaman sekarang ni, itulah yang kita mampu. Yang kita mampu istilam kedua-dua rukun. Dan kucuk tak tangan. Nabi tengok, Nabi sebut disebut oleh Abu Tufail, wa yuqabbilul mihjan. Nabi istilam pada rukun Hajar Aswad dan Nabi kucuk ujung tongkat dia. Jadi kalau kita tak ada tongkat, dengan tangan kita kucuk tangan. Istilah kucuk tangan pada Hajar Aswad. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i menyatakan apa? Istilam pada Hajar Aswad kita disunatkan kucuk. Istilam pada rukun Yamani kita istilam saja. Rukun Yamani pusing, istilam. Sudah. Hajar Aswad istilam, kucuk. Tu dia ada sedikit perbezaan. Istilam kedua-duanya kita istilam. Istilam ni kita buat isyarat. Apa makna asal istilam? Istilam ni makna asal ni kita selendar, menyerah diri. Aku mengaku kalah. Tu makna istalama yastalimu. Maknanya kita mengisyaratkan, sebagai isyarat kita memang kita menyerah kalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sebarang daya dan upaya kita, melainkan apa yang Allah Taala kurniakan dan pinjamkan kepada kita. Itu masalah berkaitan dengan istilah. Sunat kita istilah pada dua rukun tersebut, rukun Yamani dan rukun Hajar Al-Aswad. Bab wajib kita dah bincang dulu. Ni bab sunat-sunat saja pula. Wa an ya'labni. Kitab saya tulis ya'labna. Ya'labni. Ada kitab tulis ya'labni. Kalau ya'labna betul kan? Wa an ya'labni Umayyah radhiyallahu anhu qala tafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muttabi'an bi burdin akhdar. Rawahu al-khamsah illa an-Nasa'i wa sahhahahu at-Tirmidzi. Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tawafnya menyelempangkan kain burdah hijau yang dipakainya. Hadis riwayat khamsah selain Nasa'i, dinilai sahih oleh Tirmidzi. Yang pertama sekali, selempang di sini apa makna muttabi'an? Rasulullah tawaf dalam keadaan muttabi'an. Muttabi'an ni maknanya zaman sekarang ni kita pun, bahasa Melayu pun guna istilah ittiba. Tawaf haji ataupun tawaf umrah dalam keadaan ittiba. Ittiba macam mana? Kita buka bahu kanan ke kiri? Buka bahu kanan, tutup bahu kiri. Buka bahu kanan, tutup bahu kiri. Iaitu pakai
kain ihram kita buka bahu kanan, tutup bahu kiri, itu dinamakan ittiba. Bahasa Melayu apa dia? Saya tak tahu. Saya tengok apa buku tabur haji pun dia sebut ittiba. Berpakaian cara ittiba. Pakaian ihram biasa, ihram ittiba. Maknanya ketika tawaf tersebut disunatkan kita ittiba. Kalau tak ittiba pun tak apa. Tak jadi satu kesalahan yang dikenakan dam, tetapi itu merupakan salah satu sunnah Nabi. Alang-alang kita pergi benda sunnah yang mudah tu buatlah. Dapat pahala lebih dalam keadaan kita pun tak susah, bukannya susah sangat. Tu apa? Kita buka bahu kita belah kanan. Ini juga bila buka bahu ni nampak katallah sikit dah. Menunjukkan bahawa Islam ni tidaklah berpenyakit, tidaklah koman sangat. Tubuh dia boleh tahan jugalah. Ni sunnah Nabi buka. Dan pakaian ihram Nabi adalah kain akhdar, kain hijau. Kain warna hijau ini menunjukkan bahawa pakaian putih tidak menjadi syarat ketika ihram. Tak jadi syarat, boleh pakai warna selain daripada putih. Tapi kenapa putih? Kerana Nabi sebut dalam hadis yang lain bahawa albisu min siyabikumul bayad, pakailah pakaian yang putih. Maknanya perintah supaya pakai pakaian yang putih itu merupakan perintah yang sunat juga. Dan dia merupakan dalam satu lafaz yang lain, kalau tak silap saya, khairu thiyabikum al-bayad, sebaik-baik pakaian kamu adalah yang berwarna putih. Nak pakai hijab pun tak jadi masalah. Jangan biru pekat pina mata. Biru ni saya pernah sebut, dalam Quran ada tak biru? Hijau banyak. Kehijauan mukhdarrah, hijau. Biru ada satu dalam Quran, jangan bimbang. Yauma nahsyurul mujrimin wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Yauma yunfakhu fis sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Pada hari kami tiupkan sangkakala manusia dibangkitkan di hari akhirat, dan kami himpunkan orang-orang yang bersalah, yang buat jahat itu dalam keadaan biru pada muka dia. Itu satu-satunya kalimah biru dalam Quran. Mana biru pada muka. Tu. Tapi warna hijau ni adalah warna yang baik dalam Quran, dalam apa, tapi bukan kata berdosa baju biru. Jangan silap pula. Pakai pakaian biru kata dosa, ahli neraka. Tidak. Tapi nak sebut Quran, sebut biru, kalimah biru dalam Quran, itulah maksud dia. Jadi pakaian ittiba disunatkan ketika kita tawaf. Dan ittiba ni habis tawaf tak sunat dah. Setengah orang dia bila ittiba, dia bila dah buka bahu dia tu sampai ke sa'i kadang dia buka lagi. Tak. Habis 7 pusingan disunatkan kita tutup balik bahu kita. Bahkan ketika kita semayang sunat tawaf pun disunatkan kita tutup balik. Habis selesai 7 kali tawaf, tutup bahu. Jadi waktu tawaf tadi saja baru kita ittiba, buka bahu. Selagi tak tawaf, tak selesai tawaf, kita ittiba. Mula-mula kita niat ihram, kita ittiba, tak kita tawaf, kemudian habis selesai tawaf kita buka ittiba kita dengan kita pakai macam biasa. Bukan pakai yang biasa, tapi pakai tutup bahu. Kita masih lagi dalam ihram lagi, tak boleh pakai pakaian biasa lagi. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana yuhillu minnal muhillu fala yunkaru alaihi. Kitab saya ni tulis fala yunkiru, fala yunkar. Tengok dah kitab Arab yunkar. Yang lebih tepat yunkar. Sirah
mabni lil majhul ataupun mabni lil maf'ul. Wa yukabbiru minna al-mukabbiru fala yunkaru alaih, muttafaqun alaih. Daripada Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa dahulu sebahagian di antara kami ada yang mengucap talbiyah dalam ihramnya, iaitu yuhillu, mana mengucap talbiyah ni dengan kuat. Ihlal ni menyaringkan suara, namun tiada yang melarangnya. Dan sebahagian di antara kami ada pula yang mengucap takbir dalam ihramnya, namun tiada yang melarangnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Sebagaimana yang kita dah bincang dulu, di antara perkara yang sunat ketika kita talbiyah, kita raf'us saut bagi lelaki, mengangkat suara ketika kita talbiyah bagi orang lelaki. Maknanya bagi lelaki kena angkat suara. Janganlah setakat untuk kita dengar diri kita. Sebaik-baiknya kita rasa suatu macam satu kebanggaan, satu gah, satu semangat, satu semangat kita nak mengerjakan ibadah haji ataupun umrah dengan kita mengucap talbiyah. Talbiyah ni tahu tak? Tahu tak? Apa benda talbiyah? Saya ulang, talbiyah ni takut ada tak apa yang orang dah pergi umrah memang dia tahu dah. Tapi hak tak pergi umrah ni kadang-kadang sebut talbiyah pun tak tahu. Talbiyah ni ucapan labbaik Allahumma labbaik. Tu talbiyah. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebut talbiyah ni saya teringat satu pengalaman saya. Masa kali pertama saya pergi buat umrah, ada seorang pakcik tu, kita bergilir lah daripada Madinah tu nak masuk Mekah, bergilir talbiyah. Orang ni dia tu semangat, dia tak berapa reti. Tak apalah, tak berapa reti. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Berapa banyak kala dia. Setiap kali ulang orang kata labbaik la syarika lak labbaik, kala. Berapa banyak kala. Jadi ada juga yang agak payah nak menyebut lafaz talbiyah tersebut. Maklumlah kadang-kadang kita tak nafikan setengah daripada ayahanda kita dah tua baru belajar, dan dah tua baru nak menghafal talbiyah. Nak menghafal talbiyah pula ada dia rasa belit dah lidah dah. Lidah biasa sebut benda lain, tak pernah sebut talbiyah lagi. Itu kali pertama umur 70 baru nak menghafal talbiyah. Itulah 10 kali tak berapa ingat lagi. Kalau kita orang muda ni mungkin 10 kali ulang lancar dah. Dengar orang baca lancar dah. Dengar orang sebut 5 minit 10 minit kita boleh lancar dah. Tapi bagi ayahanda kita dengan lidah dia keras begitu gini, yang tu kadang-kadang sampai sudah tak betul talbiyah dia. Jadi talbiyah disunatkan kita mengangkat suara dan tidak ada orang marah. Dan begitulah juga takbir. Disunatkan kita mengangkat suara. Kerana Nabi yang disebut tidak marah di sini, iaitu Nabi sendiri tidak marah, iaitu bertakbir dengan suara yang kuat, iaitu pada hari raya. Takbir pada hari raya dengan suara yang kuat, iaitu juga talbiyah dengan suara yang kuat. Hadis seterusnya, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thaqali atau qala fi dha'afati min jam'in bilail. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah menceritakan hadis berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk turut bersama dengan barang-barang muatan atau dengan orang-orang yang lemah dari al-jam'u di malam hari, iaitu
Rasulullah suruh Ibnu Abbas berangkat dengan barang-barang dan orang-orang yang uzur daripada Muzdalifah di malam hari. Nabi berangkat bila? Kita baca dah dulu hadis panjang. Nabi berangkat lepas subuh daripada Muzdalifah pergi melontar jamrah di Mina. Nabi lepas subuh, tapi Nabi arahkan Ibnu Abbas pergi malam hari. Wa an Aisyah, kita syarah dua sekaligus. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'dzanat saudatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal Muzdalifah an tadfa'a qabla wa kanat thabitatan ta'ni thaqilatan fa adzina laha muttafaqun alaih. Di sini disebut muttafaqun alaihima. Alaihima ni dia rangkum dua hadis terus. Kedua-dua hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha telah menceritakan hadis berikut. Saudah ni isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudah binti isteri Nabi, Saudah binti Siti Nurhaliza binti Rosmah binti bini Najib, mu ingat? Isteri Rasulullah tak ingat, berat juga ni. Saudah binti Zam'ah, Saudah binti Zam'ah, isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan ummul mukminin, mak kita. Jadi hadis ni menceritakan kepada kita bahawa Nabi membenarkan orang yang mengangkut barang keperluan ketika di Mina, bawa barang dulu, dan orang-orang yang lemah, yang ada keuzuran, yang berat badan, yang pergerakan dia tidak cergas dan seumpamanya, mereka bergerak awal. Sebelum subuh mereka dah bergerak daripada Muzdalifah ke Mina. Ini zahir hadis ini, orang yang ada keuzuran dan ada keperluan untuk pergi awal. Tetapi para ulama menyatakan bahawa dia tidak dikhususkan kepada mereka sahaja. Siapa-siapa yang nak pergi awal pun dibenarkan. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakan bebas. Orang yang tak ada keuzuran ke, ataupun orang yang tidak mengangkat barang ke, tidak mengangkut barang, tidak menyediakan keperluan ketika di Mina, mereka pun boleh pergi awal sebelum daripada subuh. Tetapi setelah melebihi separuh malam, setelah melebihi separuh malam, mereka boleh berangkat daripada Muzdalifah untuk pergi ke Mina. Al-jam'u tu makna Muzdalifah. Al-jam'u tu nama bagi Muzdalifah. Berangkat daripada Muzdalifah ke Mina dibolehkan pada waktu malam, terutama orang yang ada keuzuran ataupun badan tak berapa nak cergas, dia bergerak lebih awal. Aisyah menceritakan hadis berikut, Saudah pernah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Muzdalifah untuk berangkat lebih awal, lebih dahulu. Mengingat Saudah adalah seorang wanita yang gemuk, maknanya dia wakanat sabitah, dia seorang yang berat badan dia, maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Ini yang sebagaimana yang saya sebut tadi, walaupun kedua-dua hadis ni bagi orang yang ada sebab, tetapi ulama-ulama menyatakan juga dibenarkan bagi orang yang tidak ada keuzuran. Jadi kita berhenti dulu situ. Ada beberapa soalan. Soalan yang pertama, ada orang tanya, Ustaz, betul ke malam ni bermula pada pukul 12 malam masuk bulan malam ni masuk bulan awal ke dah masuk?
Ha? Masuk dah? Dia tanya saya, betul tak apabila masuk bulan Zulhijjah? Zulhijjah dah lepas dah. Masuk satu bulan, pukul 12 malam tu masuk bulan baru, kita bagi tahu kepada orang ramai bahawa dengan kemasukan bulan yang baru tu kita akan terselamat daripada api neraka. Masuk bulan Zulkaidah, malam ni khabar ke orang, malam ni Zulkaidah, maka selamat daripada api neraka. Masuk bulan Muharram, malam ni bulan Muharram, terselamat daripada api neraka. Masuk bulan Rabiul Awal, bulan ni bulan Nabi lahir, terselamat daripada neraka. Saya nak sebut yang pertama sekali, bila dia kata pada pukul 12 malam, yang tu nampak daripada awal lagi tak betul. Kerana mengikut Islam, hari bermula maghrib, masuk waktu maghrib mula hari baru. Mula hari baru dengan kemasukan waktu maghrib. Dia mula malam dulu baru siang. Bukan mengikut orang putih. Kalau ikut kita, pemula 12 malam ke atas. 12 malam ke atas barulah berubah hari. Jam pun kita bergerak selalu. Itu dah salah dah. Yang kedua tuan-tuan, berkaitan dengan hadis-hadis Nabi ni, kita ambil satu panduan lah. Dia nak sebut mana-mana kenyataan kita boleh hukum sebagai palsu jika disandarkan kepada Rasulullah, jika tidak ada di sana riwayat-riwayat yang mensabitkan sebaliknya. Berbeza dengan benda lain. Kalau makanan hukumnya harus kita makan selagi tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan haram. Minuman pun sama. Kerja buat kita pun halal kalau tak ada haram. Tetapi dari sudut hadis Nabi, kita nak kata hadis ataupun tidak, kita kena letak apa? Letak hadis dulu ke bukan dulu? Kita kena letak bukan dulu. Kita kata ni, kita jangan kata lagi kenyataan tersebut hadis kecuali ada sandaran. Bila tak ada sandaran, confirm dia bukan hadis. Sandaran tersebut sama ada sandaran sanad yang sahih, riwayat daripada kitab-kitab yang sahih, hadis sahih. Sanad yang dhaif, hadis dhaif. Hadis lagi, hadis dhaif, hadis sahih. Tapi kalau kita tak jumpa mana-mana. Tapi yang tak jumpa tu biarlah tokoh hadis. Jangan pula Ustaz, hadis wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada kemaluan kamu pun ada pahala kalau kamu bersetubuh dengan isteri. Saya tak pernah jumpa hadis ni. Palsu kot. Jangan kira saya. Bila ulama tak jumpa, tu menunjukkan palsu. Ulama tak jumpa, tak ada dalam kitab-kitab yang muktabar. Puas cari dah dalam kitab yang muktabar. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita jumpa mana-mana hadis, mudah zaman sekarang ni kita nak cari dah kitab yang muktabar. Kerana ada satu laman web yang membantu kita, bantu kita cari hadis. Tapi nak cari hadis tu mesti ada lafaz Arab. Kalau bagi lafaz Melayu, Ustaz, hadis ni macam mana hukum dia? Hadis sahih ke dhaif ke palsu? Dibagi terjemahan Melayu. Terjemahan Melayu puas pula kita nak cari kalimah Arab dia. Sebab kalimah Arab ni bermacam-macam lafaz. Kalimah ni kita buat, takut ada kalimah lain yang seerti. Kita buat ayat macam ni, betul dah ayat Arab kita, tapi kok ada kalimah yang lain pula. Yang tu yang jadi susah sikit kita. Tetapi banyak tuan-tuan, berkaitan hadis ni ada beberapa panduan bagi kita nak mengenali hadis-hadis palsu. Di antara panduan-panduan tersebut yang dinyatakan oleh ulama, bila tidak ada dalam mana-mana kitab ataupun bila hadis tersebut menceritakan kelebihan yang terlalu besar sangat, ataupun menceritakan dosa yang tak menasabah sangat. Kelebihan yang terlalu besar macam mana? Buat amalan begini pahala
menyamai pahala Nabi Idris. Hebat kita setara Nabi ya. Tak mungkin benda tu. Ataupun buat kerja yang sedikit sangat, dosa dia melampau. Sesiapa yang berkata-kata, man takallama fil masjidi bi kalamid dunya lam yakbalillahu amalahu arba'ina sanah. Siapa yang bercakap-cakap hai dunia dalam masjid, 40 tahun Allah Ta'ala tak terima amalan. Ada setengah masjid itu dia tepek. Tepek hadis Nabi kata, yang bercakap dalam hai dunia dalam masjid 40 tahun. Takkanlah nak cerita bab dunia sikit 40 tahun nak. Sama jadi tak main bola esok 40 tahun tak terima amalan. Islam tidak sezalim itu. Takkanlah kita bukannya Nabi yang Allah Ta'ala pelihara, tersasur begitu sampai 40 tahun. Ini di antara tanda-tanda kepalsuan hadis. Tanda-tanda kepalsuan hadis maknanya dosa yang tersangat besar dan pahala yang tersangat besar, yang tak menasabah pada kerja-kerja yang sedikit. Tuan-tuan, satu lagi tuan-tuan, kalau kita tengok apa yang sahabat kita kadang-kadang forward dalam WhatsApp, dalam apa-apa sebaran sekarang ni, kita kena hati-hati. Lebih-lebih lagi yang bila kita bagi tahu sepintas lalu tu tentang kelebihan gini, banyak benda yang palsu yang tidak ada sandaran. Sama ada niat dengan niat yang baik ataupun dengan niat yang tak baik, dua-dua tak boleh. Kalau niat nak baik, padahlah kita nasihat, bulan ni dah masuk, dah bulan baru, mu ni semakin tua, takkanlah tak taubat lagi. Nasihat, buatlah nak nama apa sekalipun. Kalau Ustaz K tu, cuik-cuik Ustaz K lah, dalam bentuk nasihat. Tak apalah nak nasihat itu ini, tapi bila kita nak sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu kena cermatkan. Kita ada semangat, bagus dah, semangat nak menyebarkan ilmu. Setiap hadis palsu saya tengok mesti ada di bawah dia seolah-olah satu trend. Nabi bersabda, sesiapa yang sampaikanlah daripada ku walaupun satu ayat, balighu anni walau ayat. Hak tu betul. Hadis Bukhari itu, balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj. Hadis itu betul. Hadis palsu kebanyakan saya tengok ujung dia Nabi sebut sampaikanlah satu ayat, seolah-olah ada satu apa, kita tengok dia punya tu super je. Sebut hadis-hadis palsu, sampaikanlah walaupun satu ayat. Sebut hadis palsu, sampaikanlah walaupun satu ayat. Banyak hak gitu. Dia punya apa panggil, super je. Boleh agak lah. Sebab itulah tuan-tuan, hati-hati. Kerana apa? Kerana orang yang menyampaikan apa yang dia semata-mata dengar, yang sampai kepada dia tanpa dia hati-hati, fahuwa ahadul kadhibain, dia salah seorang daripada pembohong. Tu kita bimbang. Orang tukang reka bohong dah, tapi kita tukang sampai benda yang direka, dibimbangi kita jadi pembohong. Sebab itulah kalau kita rasa kurang yakin terhadap hadis tersebut, kita jarang-jarang dengar, jangan cepat-cepat sangat nak forward. Kita dengar dapat kelebihan selamat daripada neraka, forward selalu. Tu tak semestinya. Kadang-kadang amaran pula ada hak jenis amaran, kalaulah tak forward boleh menyebabkan bala bencana. Dalam tempoh tak forward kepada 10 orang boleh bala. Kalau forward kepada 10 orang boleh dapat itu dan ini. Kita pun cepat sebab sebut bala ni takut sangat. Masalah takut pada bala, kita minta berlindung dengan azab Allah Ta'ala daripada ujian yang kita tak mampu tangguh. Memanglah kita tak nak. Tapi sebenarnya dalam berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW, kita kena hati-hati. Terlalu banyak sangat. Saya puas lah nak jawab benda gini. Kalau katakan soalan-soalan tu banyak, sekitar
perkara-perkara yang seumpama ni. Tapi walau bagaimanapun saya terima kasihlah pada sahabat-sahabat yang khususnya rakan-rakan Facebook yang banyak bertanya, menggambarkan mereka nak kepada kepastian. Dan saya minta maaf juga, tak semua soalan-soalan yang saya boleh jawab. Kenapa? Berkaitan dengan soalan yang diaju kepada saya, sama ada saya tak sempat jawab kerana memerlukan kepada penjelasan, ataupun kadang-kadang saya baca dalam sambil-sambil memandu. Sambil memandu, baca tu nak tarik tak ada. Duduk dalam fikiran karang, baru tarik. Dan karang-karang tu biasanya lupa terus dah. Ataupun soalan tu memang memerlukan kepada kita semak dulu. Semak dulu. Sebab saya ni ilmu fil kutub. Ilmu dalam kitab. Kitab boleh tahan jugalah. Maknanya kalau jatuh kitab atau rembah atas saya tu mati agaknya. Banyak juga kitab, ilmu dalam kitab. Itu kadang-kadang soalan tak sempat nak jawab. Kadang-kadang ada soalan yang kita cari dalam kitab pun, usaha dah cari dalam kitab, setengah jam cari, tak jumpa juga jawapan. Tu sebab tak tahu je. Minta maaf banyak. Sebab yang paling alim sekarang ni dia Google lah. Tu paling alim. Paling alim tapi paling banyak menipu. Dia juga paling banyak menipu. Manfaat pun banyak juga manfaat. Manfaat banyak, benda-benda yang tidak tepat pun banyak. Jadi itulah sedikit perkongsian untuk kita. Dan minggu depan insya-Allah kita tangguhkan kelas kita, kerana saya ada urusan nak hantar anak ke Terengganu. Minggu depan kita tangguh seminggu. InsyaAllah kita akan bertemu pada 2015. Minggu pertama pada 2015 insyaAllah, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.